Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pelajar dan juga para penonton yang dirahmati Allah. Kalau minggu lalu kita telah menerangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pentadbir. Dan setiap tadbiran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang bergelar melibatkan 5 matlamat. Pertama, agama. Kita dikehendaki menjaga agama, melindungi agama, dan sedapat-dapatnya menyebarkan agama. Tapi bukan setakat itu saja. Kita juga hendaklah menghidupkan agama dalam diri kita. Di mana juga kita berada, menampakkan bahawa kita adalah seorang Muslim. Kita sebagai seorang mukmin mempertahankan keimanan dan keislaman kita dengan kita mengamalkannya dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang boleh merosakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan menyambung dengan nasab, matlamat, hukum-hukum Allah, antaranya ialah menjaga nasab. Nasab diertikan dengan keturunan. Selalu bila dikatakan nasab, kita fikirkan generasi setelah kita, anak, cucu. Tapi dalam makna yang lebih luas, Dr. Yusuf Qaradawi, seorang ulama kontemporari, beliau pernah menulis bila menjelaskan tentang nasab, lebih membawa kepada erti yang menyeluruh yang berkaitan dengan segala tanggungjawab atau pantang larang yang punya hubungan dengan keturunan atau nasab. Antaranya hak penjagaan anak. Siapakah yang lebih berhak untuk menjaga anak? Apabila berlaku perceraian, apabila berlaku kematian, atau bila anak-anak itu tidak diperdulikan oleh salah seorang orang tuanya atau kedua-dua ibu bapanya. Itu pertama. Dan nasab juga dikaitkan dengan nafkah. Siapakah yang diamanahkan untuk memberikan nafkah kepada anak ini? Sama ada kepada ayahnya tentunya. Dan bila ayah itu meninggal dunia, siapakah yang wajib memberikan nafkah kepada anak ini? Ini kadang-kadang tidak menjadi satu perkara yang dititik beratkan oleh masyarakat. Contoh, ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Bila suami isteri bercerai, anak yang masih kecil biasanya akan dijaga oleh si ibu. Dan ayah yang tidak bertanggungjawab akan meninggalkan begitu saja. Ini yang banyak berlaku. Kerana itulah di mahkamah keluarga
ramai ibu-ibu yang datang menuntut nafkah bagi anak-anaknya kerana ditinggalkan tanpa nafkah. Jadi bila memahami tentang nasab, bila bapa tidak bertanggungjawab, kalau datuk masih kuat, datuk tidak boleh mengabaikan tanggungjawab. Atau kalau datuk dah tidak bermaya lagi, tidak ada daya dan upaya, adakah ayah saudara sebelah bapa ini yang telah meninggalkan anak-anaknya hendak melaksanakan tugas tersebut? Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan besar masyarakat kita. Mereka melepaskan tanggungjawab, ini bukan tanggungjawab dia, dia tanggungjawab bapa dia. Tapi dalam ajaran agama kita, bila menyebut nasab, dibincangkan juga oleh Syekh Yusuf Qaradawi, siapakah yang patut memberikan nafkah, terutama dalam keadaan-keadaan anak ini terbiar. Walaupun masih punya ayah, kalau ayah itu sakit, siapakah yang akan memberikan bantuan kepada mereka? Juga dibincangkan dalam masalah nasab ni ialah tentang siapakah wali pernikahan. Kalau anak tu, anak angkat tentunya, si ayah angkat tidak menjadi wali, adik-beradik angkat tidak boleh menjadi wali. Ataupun anak yang dihasilkan di luar pernikahan walaupun berbintikan si ayah, adakah ia boleh jadi wali atau tidak? Ini semua ada kaitan dengan membincangkan masalah nasab. Dan ia mesti diketahui oleh setiap kita. Demikian juga dengan siapakah yang diharamkan untuk seseorang itu bernikah dengannya. Boleh tak bernikah dengan adik-beradik ke? Yang halnya kadang-kadang pernah berlaku lah. Kerana dia diambil oleh orang lain, dipelihara sejak daripada kecil. Kemudian bila mereka dah remaja dan mereka berkenalan setelah berumah tangga, dah ada anak 4, 5, baru tahu bahawa ini adalah adik kandungnya sendiri. Jadi bila menyerahkan anak kepada orang lain, walaupun ikut undang-undang negara, si bapa terus berlepas tangan dan ada yang tidak mahu memperkenalkan dengan bapa angkat ataupun adik-beradiknya yang lain. Keadaan yang diceritakan tadi boleh berlaku. Sebab itu bila menyebutkan nasab, ia satu yang luas. Tidak sakat keturunan. Itu yang dibahaskan oleh Syekh Qaradawi. Kemudian soal pewarisan harta. Siapakah yang boleh mewarisi harta? Tentunya anak angkat tak boleh. Tak boleh mendapat harta warisan. Tetapi ini tidak menghalang anak itu untuk mendapatkannya. Jika ayah angkatnya bijak mengatur. Sebagai contoh, dia boleh mewasiatkan tidak lebih 1/3 daripada harta peninggalannya. Atau dia boleh memberikan hibah, menghibahkan hartanya kepada anak angkatnya atau kepada anak tiri yang telah dipelihara daripada kecil. Artinya ada jalan-jalan yang orang yang dekat dengannya tidak akan terlepas daripada mendapat bahagian selamanya, hubungan yang baik, dalam penjagaan yang baik.
Dan nasab ni juga untuk seseorang itu mengenal siapakah keluarganya, dapat mendapatkan lagi hubungan silaturahmi. Semua ini adalah suatu yang berkaitan dengan nasab. Ini jarang diperkatakan. Kita ke arah yang terbatas disebut nasab semata-mata keturunan. Yang berkaitan dengannya tidak menjadi satu keutamaan. Para penonton yang dirahmati Allah, sekarang kita pergi kepada yang lebih bukan kita kata sempit, lebih fokus kepada pembinaan nasab, iaitu bagaimana kita berusaha untuk mendapat keturunan yang baik. Yang berkaitan dengan pernikahan, tidak ada satu keyakinan selain Islam yang buat peraturan begitu rapi. Daripada mula mengenal calon pasangan, keluarganya, dan bagaimana persiapannya, semua itu diatur oleh agama kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya bernikah. Hadis bermaksud, wahai sekalian pemuda, termasuklah pemudinya juga, siapa di antara kamu yang berkemampuan dalam bernikah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di antara kamu yang berkemampuan dalam bernikah, dan sesiapa yang tidak sanggup, tidak berkemampuan, maka hendaklah dia berpuasa, kerana ia adalah sebagai satu yang dapat menenangkan hidupnya. Bila digalakkan untuk bernikah, ia bukan setakat bernikah. Sebagai yang dijelaskan tadi, pasangan yang bagaimana. Bagi kita yang dah bernikah, alhamdulillah, kalau kita rasa ada kekurangan sama ada pada diri kita atau pada pasangan kita, kita improvekan. Kerana orang yang beriman ni sentiasa bermuhasabah, mencari kekurangan diri untuk dilengkapkan, mencari kelemahan diri untuk diperkukuhkan. Rumah tangga sejak anak-anak itu memasuki alam remaja. Bukanlah artinya budak tu di sekolah menengah kita dah ajar untuk cari suami yang macam mana. Nilai ini boleh dimasukkan dengan tidak secara langsung. Nilai bagaimana pasangan hidup yang dapat memberikan kebahagiaan, yang boleh menimbulkan rasa tanggungjawab. Nilai-nilai ini boleh dimasukkan waktu anak-anak dalam umur belasan tahun. Dengan syarat sebagai ibu bapa yang menghendaki anak-anak memilih pasangan yang baik, dia sendiri mestilah mempunyai nilai yang baik. Kalau ibu bapa tidak mempunyai nilai yang baik, maka dia tidak akan dapat menurunkan nilai itu kepada anaknya. Ini pentingnya pemilihan pasangan yang baik. Dalam sebuah kata-kata Arab yang masyhur disebutkan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan dapat memberi. Contoh,
Kalau kita tidak mempunyai uang, bagaimana kita nak bersedekah kalau kita tidak mempunyai uang? Sedekah dengan wang ringgit. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Kalau ibu bapa tidak punya pegangan agama yang kuat, bagaimana dia akan dapat mendidik anak-anak supaya mempunyai pegangan agama yang kuat? Kalau ia tidak punya akhlak yang baik, dalam rumah tangga asyik maki hamun, sumpah seranah, dia bagaimana dia nak membentuk anak ataupun menyemai akhlak dengan anak itu mempunyai pertuturan yang baik? Takkan berlaku. Kerana anak-anak melihat model atau contoh yang ada di depannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadisnya, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak, maksudnya setiap anak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang fitrah, maka ibu bapanya lah yang mencorakkannya, sama ada anaknya menjadi seorang Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Jadi hadis ini amat jelas peranan ibu bapa, peranan untuk memiliki ataupun bentuk nasab keturunan yang baik. Kita tidak ada pilihan lain melainkan untuk mendidik ataupun mentarbiah anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Kerana kalau tidak disemai, maka tidak disemai dengan nilai yang baik, maka dikhawatiri bila anak itu dewasa, ia akan sentiasa menyakiti hati ibu bapanya. Ini ada kaitan dengan siapakah pasangan yang boleh bersama dan dalam fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya. Itu dikaitkan dengan pemilihan. Namanya nasab yang baik, hendaklah pasangan itu memilih orang yang boleh sama-sama mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Kerana dan kita pun, kita mengharapkan anak-anak ini juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila mati seorang manusia terputus segala amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, dan anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Kalau orang itu banyak harta, artinya kalau dia berharta, dia sedekah dengan hartanya. Kita di Singapura ni walaupun kita tak kaya, tapi insya-Allah kita boleh bersedekah lah ikut kemampuan kita. Yang masih bekerja ada potongan tiap bulan daripada pendapatannya untuk pembinaan masjid, untuk pendidikan Islam. Dan yang kedua disebutkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis ini adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Maka itu mengajar yang baik-baik, dia akan dapat menikmati hasilnya setelah dia meninggal dunia atau semasa hidup di dunia. Kalau dia berilmu,
Sebab itu kita kalau boleh hendaklah sentiasa menambahkan ilmu kita. Dan ilmu ini bukan semestinya kita buka kelas, ajar orang. Apa juga yang ada pada kita, kita sampaikan kepada orang. Mudah-mudahan dia tidak ikut apa yang kita sampaikan dan dia akan melakukan kebaikan yang kita sampaikan kepadanya. Dan yang ketiga yang kita bincangkan, anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Tentunya setiap orang daripada kita hendak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang mempunyai akhlak yang baik kepada ibu bapanya, akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kalau ada berumah tangga menjadi anak yang baik dalam kehidupan berkeluarganya. Kerana ini adalah merupakan asas bagi membina generasi masa depan. Dan dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Bermaksud, orang mukmin yang gagah adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang-orang mukmin yang lemah. Melihat kepada hadis ini adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mempunyai nasab, mempunyai keturunan atau zuriat yang beriman dan gagah. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang perkasa. Jadi keperkasaan kita kena lihat dengan bidang yang dikaitkan dengan keimanan. So hadis ini menyebutkan al-mu'minul qawi, artinya orang mukmin yang gagah. Jadi untuk menjadi mukmin yang gagah, nilai keimanan, pelaksanaan iman, melaksanakan tuntutan-tuntutan keimanan mestilah ditekankan dalam kehidupan anak-anak sejak dari kecil lagi. Keperkasaan ataupun kita kata gagah, sama ada gagah dari sudut ilmu pengetahuan, gagah dari sudut ekonomi, gagah di sudut akhlak, sosial, dan sebagainya. Jadi kegagahan ini datang setelah mempunyai keimanan yang baik. Kalau kekuatan, kegagahan, keperkasaan ini tidak diasaskan kepada keimanan, maka kalau yang gagah dari sudut pemilikan harta benda, bila tak didasarkan kepada iman, maka dia akan lupa kepada yang mengurniakan harta. Bila lupa kepada yang mengurniakan, dia merasa harta itu milik dia. Dia boleh lakukan apa saja. Pembaziran, melakukan hal-hal yang boleh memberikan kepuasan dalam keseluruhan hidupnya. Sama ada pembaziran, mementingkan diri dan sebagainya. Ini berlaku kalau tidak didasarkan kepada keimanan. Dan kalaulah pula, itu kalau gagah di sudut kewangan. Kalau tidak ada keuangan dalam keadaan yang miskin umpamanya,
bagi yang beriman, dia akan menganggap bahawa ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan bila ini ujian Allah kepadanya, dia akan insaf bahawa ini adalah qada dan qadar, ketentuan Allah. Dia akan bersabar. Dia tidak akan merasa kecewa, hampa, kerana Allah menguji manusia dalam berbagai-bagai keadaan. Dan ada yang lumrah alam, kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu sebagai satu contoh. Jadi kegagahan keturunan kita, zuriat kita, mestilah kita bina dan kita usahakan. Kerana kita nak menempatkan mereka dalam golongan orang-orang yang baik dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasab kitalah yang akan mewarisi kita, meneruskan kehidupan kita. Jadi kalau tidak diberikan penekanan, maka sesalan akan berlaku. Bukan saja di dunia, malah akan juga dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Para penonton yang dirahmati Allah, untuk menempatkan masyarakat kita di satu tahap yang kita boleh berdiri sama tinggi dengan masyarakat lain, duduk sama rendah, kita perlu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Malah kita akan berjaya bila kegagahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijelaskan tadi ada pada kita. Tentunya kita bukan setakat berdiri sama tinggi, malah kita akan mampu untuk membina khairu ummah, membina umat yang terbaik. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kita adalah merupakan sebaik-baik umat. Tapi realiti yang ada pada kita hari ini tidaklah sedemikian. Jadi proses untuk memperbaiki dari masa ke masa perlulah diteruskan. Jadi tanggungjawab ini adalah tanggungjawab tiap individu mukmin. Kerana kita kaitkan dengan hadis yang setiap ibu bapa yang akan mencorak, membentuk dan melakarkan keluarganya. Artinya tiap kita yang mengaku beriman punya peranan untuk membina nasab atau keturunan yang gagah. Dan kegagahan yang disebutkan bukan saja gagah fizikal. Kalau otaknya tak gagah, daya fikirnya tak gagah, kemampuan untuk mencari nafkah tidak dilengkapkan, dari segi ilmu pengetahuan, sosial dan sebagainya. Ini tanggungjawab kita bersama sehingga kita dapat melahirkan generasi mukmin yang gagah, kerana ia adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah dari orang-orang mukmin yang lemah. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain, kerana kesedaran
tiap seorang daripada kita adalah sangat-sangat diharapkan. Kita sentiasa diingatkan dalam hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap seorang daripada kamu adalah bertanggungjawab dan kamu akan ditanya di akhirat kelak. Sejauh mana tanggungjawab yang diamanahkan kepada kamu telah kamu laksanakan. Mudah-mudahan pemahaman kita tentang bila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu hukum, salah satu daripada matlamatnya ialah untuk menjaga nasab. Bukan sakat nasab, tetapi bukan sakat punya keturunan, punya zuriat, tapi zuriat yang baik, zuriat yang gagah, yang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah merupakan cabaran bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.